kumpulan 3 dan kumpulan 4. Kita tengok pada masa tersebut lah. Sebab 2 jam, saya rasa saya anggarkan boleh ya, 4 kumpulan. Ada nak tanya apa-apa? Ya? Hmm. Hmm. Dia simple je. Boleh juga masuk ciri-ciri, fungsi kalau ada. Tengok pada topik yang kamu dapat. Contoh tu huraikan apa? Bagilah contoh teks tu. Ya. Maksudnya bukannya sebut setakat nama teks, tapi contoh di dalam teks. Gambar. Bukan gambar macam dalam teks. Teks tu cerita tentang apa? Contoh kalau cerita binatang, cerita binatang tentang apa, kisah apa? Ceritakanlah cerita tu. Kalau cerita kura-kura dengan arnab, macam mana cerita dia, nak juga tahu. Ceritakanlah cerita tu. Apa fungsi cerita binatang, konsep watak dia macam mana, lepas tu contoh ceritanya apa, dan ceritakanlah cerita tu. Okay, sorry, saya tertutup mic. Tadi saya cakap pasal apa? Okay, contoh cerita binatang kan. Ceritalah tentang cerita tu. Apa ni, cerita contoh kura-kura dengan arnab. Cerita tu tentang apa, kisah kura-kura tu macam mana. Lepas tu cerita tu apa fungsi dia, apa pengajaran dia, apa nilai dia, apa watak dia. Macam mana konsep cerita binatang secara ringkas saja. Kita nak tahu lebih lanjut lah, dan kawan-kawan lain pun boleh tanya kalau ada soalan. Boleh tanya pada kawan yang nak yang membentangkan itu. Ya. Apa lagi? Buku cerita kanak-kanak macam Sang Gajah yang Nakal. Cerita ni diterbitkan ke? Kalau diterbitkan tak boleh lah. Maksudnya sebab ada penulis baru yang buat buku cerita kanak-kanak. Dia bukan ambil daripada tradisi lisan yang sastra lisan yang lama, tapi dia create cerita baharu. Dia buat cerita baharu dan diterbitkan. Itu bukan kategori sastra lisan. Dia dah jadi penerbitan dia dah ada copyright. Dia dah ada. Kalau kamu nak tahu beza sastra lisan ni, dia cerita-cerita lama yang dikumpulkan oleh penyelenggara. Itu biasanya mengandungi cerita-cerita lisan lah. Penyelenggara tu maksudnya seorang penyelenggara, nama dia di luar, tapi kat dalam buku tu dah ada banyak himpunan cerita-cerita lisan. Tapi kalau dia seorang penulis dan diterbitkan satu tajuk, contoh kan ni, Sang Gajah yang Nakal, itu dia ada copyright, dia sendiri yang menulis. Bila dia sendiri dah menulis, dia bukan lagi sastra lisan, dia dah jadi dia punya, penulis tu punya, dan dia jadi cerita moden. Ya, bukan bawah konteks sastra lisan lagi. Sastra lisan ni kita tahu konsep dia adalah sastra yang dituturkan dari satu generasi ke satu generasi, sastra lama. Ya, bukan, dia tak ada copyright. Dia siapa saja boleh menuturkan cerita dia. Kalau orang tu nak bukukan cerita tu, dia mesti dia kumpulkan banyak-banyak cerita binatang, contoh kan. Dia akan kumpulkan semua cerita binatang dan diterbitkan, tapi dia sebagai penyelenggara, dia bukannya penulis buku tu.
Kalau kamu dapat buku yang ditulis oleh pengarang, maksudnya buku tu adalah buku dia. Yang dia baru, maksudnya dia buat cerita tu berdasarkan kreativiti dia dan cerita tu adalah cerita dia. Hak milik penulis tu lah. Faham tak? Ya, Halisah Jagung. Boleh ya? Okey, baik. Jadi kita bermula pada minggu hadapan dengan 4 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Jadi standby lah. Nanti bila once dah start kuliah, kumpulan 1 dah standby. Jadi tolonglah kalau nak buat presentation, pastikan PowerPoint elok, tak adalah masalah-masalah teknikal pastikan suara keluar kalau ada buat video, ya, testing dulu. Sebelum nak present, testing dulu tengok okey ataupun tidak. Begitu juga dengan kuis, kalau nak buat pastikan maklumat tu dah dikongsi awal. Maklumat nombor pin ke ya, dikongsikan awal untuk melancarkan ni lah. Atau kamu boleh pilih sebab kita ramai grup, jadi kamu boleh pilih kumpulan mana untuk jawab Kahoot. Contoh kamu pilih kumpulan 3 kumpulan sahaja, kumpulan 5, kumpulan 10, kumpulan 15. Jadi 3 kumpulan tu sahaja yang buat aktiviti Kahoot. Jadi yang lain tak perlu. Yang lain kumpulan lain pula yang pilih. Faham tak? Jadi setiap aktiviti tu akan melibatkan semua orang. Jadi kita akan nampaklah kumpulan mana yang faham dengan kumpulan mana yang tak berapa nak faham. Boleh? Jadi bila nak buat soalan, pastikan tuju kepada soalan tu tuju kepada kumpulan mana. Kamu pilih dan kumpulan yang telah dipilih tu kena standby lah. Kalau dia 2 kali dipilih, dia bernasib baik lah. Jadi pilihlah orang kata dalam 3 kumpulan untuk menjawab atau untuk membuat aktiviti. Kalau satu hari tu, kalau kumpulan 1 dah pilih 3 kumpulan, kumpulan 2 pilihlah kumpulan lain pula, kumpulan 3 pilih kumpulan lain pula. Faham tak? Baik. Okey, pilih 3 atau 2 kumpulan lah, tak kisahlah ya. Okey, baik. Untuk yang hari ni saya nak bercerita sikit lah tentang, masih lagi di bawah manuskrip sastra tulisan. Hari ni menarik ya, menarik juga. Sehari tu kita bincang tentang manuskrip kitab perubatan kan. Okay, malam ni kita nak saya nak bercerita sikit lah tentang, kamu nampak tak ni? Nampak. Baik, kitab ilmu nujum Melayu. Jadi jangankan kata kitab perubatan, ilmu nujum, ilmu nujum, ilmu tirik ilmu orang kata menafsir, ada juga ya dalam alam Melayu. Dia ada manuskrip dia. Ya, ini kita bincang ni masih lagi di bawah konteks sastra tradisional, kategori jenis sastra tulisan. Okey. Kitab ilmu nujum Melayu ni ya, dia disebut sebagai manuskrip kod OR. Kod OR ni kod ordinan ya, 5832 yang tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden, Belanda. Tadi tu saya ada sebutkan kalau kamu nak belajar lebih mendalam tentang ilmu manuskrip, kamu boleh pergi ke luar negara sebab manuskrip kita kebanyakannya banyak yang dibawa ke luar negara. Kalau kita nak mengkaji tentang ilmu-ilmu Melayu lah atau manuskrip-manuskrip Melayu ni, kenapa kita tak simpan sendiri ya? Sebab dulu penjajah datang ke tanah Melayu, dia bawa semua kita punya bahan-bahan manuskrip kita ni sebab untuk dipelajari oleh pegawai-pegawai kat sana. Dia nak tahu macam mana budaya masyarakat, pemikiran masyarakat orang Melayu supaya dia senang untuk menjajah tanah Melayu pada masa itu. Dan ini antaranya kitab-kitab ini yang berada dalam simpanan di Belanda lah, Universiti Leiden. Ya, sesiapa yang macam minat nak belajar, nak sambung belajar, dia boleh terutama di bidang filologi ya, bidang manuskrip ya, dia boleh pergi ke Universiti Leiden ya, Belanda. Ya, kawan saya ada seorang ya pergi, 2 orang
Dia pergi ke University Leiden, dia buat postdoctoral. Postdoctoral ni dia bila dia dah ada PhD, dia dah pensyarah dia dah attach dengan Universiti Putra Malaysia UPM sebagai pensyarah. Dalam 3 tahun macam tu dia dapat dia mohon postdoctorate. Postdoctorate ni dia boleh pergi ke universiti luar negara untuk dia dalam bidang kajian dia lah, dalam bidang dia untuk lebih mendalami lah tentang bidang dia. Ya, jadi kawan saya tu dia pergi ke Universiti Leiden masa tu dalam hampir dalam 6 bulan 6 bulan dia berada di University of Leiden, London. Jadi bila dia dah balik, dia kena bentang lah kajian dia, apa yang dapatan dia dapat dekat sana lah dia bukan macam belajar PhD lagi dah, sebab dia dah dapat PhD tetapi dia sambung lagi bidang dia tu, kajian dia lagi kajian lanjutan dia lagi dalam bidang postdoctoral Menarik kamu tanamlah dalam diri kamu untuk belajar. Kalau kamu rasa mungkin kamu nak jadi pensyarah satu hari nanti, ataupun kamu nak menjadi ahli filologi, ataupun kamu lebih kecenderungan tu lebih nak mungkin tak minat nak jadi cikgu lah kan, kamu boleh teruskan sambung habis je degree, sambung master, tengok bidang apa yang kamu suka. Sama ada kamu suka bidang filologi macam ni lah bidang-bidang manuskrip, ataupun kamu minat bidang moden, dia kena satu bidang dia tak boleh ambil dua-dua bidang. Kalau tradisional, kamu fokus kepada tradisional lah. Jadi sambung terus ke PhD, insyaAllah kalau ada rezeki boleh jadi pensyarah. Macam itulah. Tapi kalau habis belajar degree, jadi cikgu pun masih lagi boleh nak sambung belajar. Jadi cikgu buat part time untuk sambung master pun boleh, tak ada masalah, sebab ilmu untuk menuntut ilmu ni bukan setakat degree sahaja jadi saya nak cerita kat sini luasnya ilmu sastra ni. Siapa kata kalau nak belajar sastra Melayu tak boleh pergi luar negara boleh. Ini kamu boleh pergi Universiti Leiden, Belanda, ataupun London, SOAS University, SOAS University London. Manuskrip ni disebut sebagai kod nombor 832 ni. Dia macam pusat kod tu asal nama dia, nama judul kitab itu ialah Fa'al ataupun Fi'il Fa'al. Van Ronkel memanggilnya nujum Melayu Dawi. Jadi ada 82 halaman disalin oleh Fakir Haji Ibrahim Ibnu Almarhum Al-Haji Zahir pada 29 Jumadil Akhir 1356 Hijrah. Ini pada abad ke-14. Tengok abad ke-14 sudah ada manuskrip tentang ilmu nujum. Bersamaan 2 Mac 1889 di Pasir Manak. Jadi manuskrip ini telah dibawa ke Leiden. Nujum maksud nujum. Kamu biasa menujum, kamu juga biasa meramal secara tidak langsung. Terutamanya kalau dulu saya kata dalam Facebook kan, kamu ni majoriti ada Facebook, mustahil kalau tak ada. Jadi kalau kadang-kadang dalam Facebook tu dia ada macam game, dia macam mana masa depan kamu jumpa jodoh yang mana tu kadang secara tidak sedar sebenarnya kita bila tekan je game tu, sebenarnya kita juga meramal nasib diri kita. Sebenarnya benda tu walaupun menggunakan teknologi tetapi dia dikira macam kamu meramal nasib
meramal nasib sebab kamu nak tahu apa yang bakal berlaku pada masa depan. Nak mengetahui apa yang pasangan kamu tu macam mana, sedangkan kamu tak tahu, itulah meramal ya. Kita tak tahu apa yang berlaku, jadi kita meramal. Jadi bila kita bermain game-game yang ada dalam Facebook, sebenarnya benda-benda tu secara tak sedar dia adalah orang kata sebenarnya dia sebagai macam kalau dalam Islam pun ya, jadi salah lah sebab kita meramal. Tapi yang ni nak cerita yang sekarang ni dalam manuskrip ni, dia pada abad ke-14 pada masa tu Islam dikatakan datang ke tanah Melayu pada abad ke-13 hingga 18 Islam dah datang tapi masih pengaruh Hindu masih lagi tertanam kukuh dalam pemikiran masyarakat ya. Jadi dia tak boleh meninggalkan sepenuhnya pengaruh sintisisma yang disebut. Sintisisma unsur Hindu dan Islam itu bergabung jalin di antara satu sama lain. Jadi nujum ni ialah meramal ya, ingin mengetahui sesuatu, mencari ketika dan takbir. Dalam kitab ni ya terdapat 14 perkara, terdiri daripada 14 perkara dalam kitab tu. Ya, yang pertama, dalam kitab tu dia ada meramal tabiat manusia, ada salah eja sikit ya. Meramal tabiat manusia berdasarkan bintang 12. Orang dulu-dulu dia kalau nak tengok tabiat manusia, dia tengok kepada bintang 12. Yang kedua, menujum untung nasib lelaki dengan perempuan dan menujum barang hilang. Kamu mungkin pernah tengok ataupun kalau barang hilang, kalau ada orang yang terror, orang yang pandai lah dekat kampung kan, dia boleh mencari barang hilang. Contoh motor kamu hilang, ada motor RZ lah, pandai lah motor RZ hilang. Dia boleh teka dekat mana, dengan ilmu dan kepandaian dia tu dia boleh meneka kat mana motor kamu tu. Ya. Jadi dekat Tanjung Malim ni pun ada ya. Saya duduk kat Tanjung Malim. Ada je kalau kamu nak berjumpa lah. Ada pakcik ni dia pandai ya mencari barang yang hilang. Ya, sebab memang ada orang bercerita lah tentang pakcik ni. Jadi benda tu dalam masyarakat kita pun masih lagi ada ya. Yang ketiga dalam kitab ni dia ada menujum jenis manusia dan ketika. Ya, menujum jenis manusia dan ketika. Yang keempat, ketika tu memang ayat dia memang tergantung macam tu. Bukan ketika tu dia maksudnya keberadaan manusia itu. Jenis dia macam mana, keberadaan dia. Ya, ini bukan ayat tergantung, dia memang ada makna ni ya. Menujum jenis manusia dan ketika. Ketika tu keberadaan manusia itu sendiri, macam mana dari segi fizikal dia, luar dan dalam dia ya, pada masa itu. Yang keempat, menujum hujan dalam semusim. Okay, menujum hujan dalam semusim. Ya, contoh ni nak dekat bulan 12 ni, hujan berlarutan turun je tak berhenti kan. Jadi mestilah kan ada ahli nujum akan dia akan tafsir lah, dia akan lihat, dia kata okey ujung bulan ni adalah musim tengkujuh ya. Jadi dia dah ramalkan pada ujung tahun je mesti dalam bulan 11, 12, 1 adalah musim angin bertiup kencang dan hujan turun dengan lebat ya, sehingga menyebabkan banjir di beberapa kawasan kan. Ni sekarang ni musim hujan, petang-petang hujan kan. Jadi yang kelima, taksiran perkisaran naga. Ni ada naga. Dalam dunia Melayu, kita juga ada percaya tu kalau kamu tengok mitos cerita tentang tasik Cini ya, kalau di Pahang juga dikaitkan dengan naga. Sebab kita rapat, mitos kita juga ada unsur daripada Cina, unsur-unsur Buddha. Ya, jadi sebab tu kalau tengok dekat Cina dia ada mitos tentang kisah naga. Kalau kamu duduk Pahang, kamu boleh carilah cerita tu. Dulu-dulu pernah dikisahkan lah
Ya, Tasik Cini tu ada naga. Kalau kamu tengok cerita mitos tentang kejadian pelangi pun juga dikaitkan dengan naga kan. Di hujung pelangi tu memang ada naga sedang minum air. Itu mitos ya. Tapi dalam maksudnya dalam pemikiran Melayu ni ada juga tentang naga. Jadi menarik ilmu orang Melayu ni ya. Dia ada pelangkah Rijal Al-Ghaib. Ya, minggu lepas saya ada sentuh pasal Rijal Al-Ghaib. Rijal Al-Ghaib ni siapa? Pelangkah Rijal Al-Ghaib. Rijal Al-Ghaib ni siapa? Kalau dalam kitab perubatan disebut Rijal Al-Ghaib ni ialah lelaki gaib ataupun wali kan. Rijal Al-Ghaib. Dalam kitab Nujum ni juga disebut juga ada dinyatakan tentang kisah pelangkah Rijal Al-Ghaib. Ini pelangkah ni macam apa ya nak kata, bukan tangkal ya. Tapi dia kalau kamu pernah tengok kan, pelangkah ni macam dia rajah-rajah Dia kalau kamu masuk kat kedai-kedai makan lah, kadang-kadang dia ada menggunakan pelangkah-pelangkah yang macam kalau orang kata macam ayat Quran, tapi sebenarnya bukan ayat Quran, dia macam simbol-simbol rajah. Kadang-kadang dibentuk-bentuk merupai macam bintang bentuk, kalau kamu pernah tengok lah. Di kedai-kedai makan kalau ada ini, kalau orang nak jaga rumah daripada kena masuk pencuri pun dia kadang-kadang dia tampal rajah-rajah Rijal Al-Ghaib ni pelangkah ni Jadi nombor 7, menujum berdasarkan ketika 5, yang ke-8 rejang 30 hari, yang ke-9 nujum perjodohan laki isteri, yang ke-10 mengetahui jenis perempuan. Semua boleh dinujumkan, boleh ditafsirkan. Yang ke-11 surat nujum Luqman Hakim. Ada nak masuk? Surat nujum Luqman Hakim ya. Okey. 12 takbir mimpi. Ini banyak dalam masyarakat kita suka dengan takbir mimpi. Terutamanya macam kita lah kan. Kalau macam kamu malam ni mimpi malam mimpi apa? Mimpi kena kejar, kena patuk ular. Dia ada petanda dia. Jadi takbir mimpi itulah ilmu takbir mimpi ni, kalau tanya pada orang yang mahir atau orang-orang tua yang ada ilmu, dia akan tafsir. Okey, kalau mimpi ular, dia patuk ular, mimpi nak kena masuk Minang kan. Biasa kan dengar mimpi kena patuk ular ni apa? Kalau dah banyak sangat ular mimpi kena kejar banyak ular, orang suka ramai sangat orang terlalu suka jadi kalau ada juga orang kata kalau mimpi ular ni mimpi yang tak baik. Dia biasanya kalau binatang bisa ni dia berkait dengan jin jin ya, jadi ada mungkin gangguan-gangguan yang tak baik lah ya. Dia memberi tanda sebelum macam orang nak hantar ilmu, nak hantar orang kata buat perkara yang tidak baik, jadi diberi petanda kepada kamu mimpi dulu. Jadi dia dapat orang kata bila kamu tafsir mimpi tu, jadi kamu akan lebih berhati-hati ya. Ini dulu-dululah, sekarang kita tak boleh lah. Kalau dalam Islam pun dia ada waktu-waktu dia yang orang kata dia anggap mimpi yang benar ya. Contoh kalau macam sebelum tidur kita ambil air wuduk kan, tidur menghadap kiblat ya. Dan waktu mimpi itu adalah waktu sepertiga malam dan kita terjaga. Biasanya mimpi itu mimpi yang dianggap benar lah. Tapi kalau kamu tidur lepas waktu asar ya, tiba-tiba mimpi, memang orang kata mimpi itu tak boleh dipercayai, banyak mimpi mainan syaitan ya. Yang ke-13, takbir binatang masuk ke rumah. Ni pun orang dulu-dulu dia suka takbir kan, maksudnya tafsir. Dia suka nujum lah. Kalau binatang ular masuk ke rumah, apa tanda dia? Kalau rama-rama masuk dalam rumah, apa tanda dia? Pernah tak mak-mak kamu kata kalau rama-rama masuk rumah, ada orang jauh yang nak datang? Mak kamu cakap macam tu kan.
Maksudnya mak kamu dia tahu ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir. Petanda tu ya, tanda dengan petanda. Ramai-ramai masuk rumah, orang besar nak datang. Tapi kadang-kadang macam kebetulan lah, tiba-tiba memang betul ada orang datang. Ya. Yang ke-14, ketika bercucuk tanam dan memulakan perjalanan. Jadi orang dulu-dulu kalau nak mulakan perjalanan, kalau kamu sebelum nak contohnya naik kenderaan kan, tiba-tiba biawak lalu depan kereta kamu. Biasanya orang tua dia tak bagi teruskan perjalanan sebab macam kalau biawak ni melintas depan kamu, dia memberi petanda tidak baik. Kebanyakan orang tua dulu kalau nampak biawak lintas depan dia tak teruskan perjalanan lah, dia akan tangguh perjalanan dia keesokan harinya. Macam tu. Sampai yang kata sebab dia ada tafsiran makna yang tidak baik. Ya. Nak memulakan perjalanan. Saya rasa bukannya orang Melayu sahaja yang ada perkara-perkara ni ya. Orang Sabah, Sarawak pun banyak tentang ilmu-ilmu ni, terutama kalau macam bercucuk tanam pun ada dan kalau perburuan pun sama kalau nak masuk hutan tak boleh masuk sebarangan, dia ada tafsiran-tafsiran dia lah ya. Contoh takbir mimpi kan, ini nak ajar sikit lah. Kalau kat dalam ni ya, dalam manuskrip ni dia ada contoh tentang takbir mimpi, macam mana tafsir mimpi itu dilakukan ya. Takbir mimpi dibuat untuk mengetahui maksud ya, alamat yang berlaku dalam mimpi ya. Dalam manuskrip ni terdapat berbagai-bagai jenis mimpi yang dikemukakan takbirannya, termasuklah mimpi yang gaib-gaib. Yang ni mimpi gaib-gaib, melihat Allah kan, mana ada manusia boleh lihat Allah, tapi dalam manuskrip ni ada dinyatakan tafsir mimpi itulah melihat malaikat, melihat arash dan kursi ya. Mimpi tentang alam ya, seperti melihat langit, bumi dan bintang ya. Ini nak jadi tokoh hebat lah ya. Kalau orang tu kata kalau mimpi, kalau kat dalam ni manuskrip ni dikatakan ada mimpi tentang alam seperti melihat langit, bumi dan bintang, mimpi bertemu dengan tokoh-tokoh agung termasuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, mimpi melihat binatang, mimpi melihat segala pakaian, mimpi melihat makanan dan minuman, mimpi melihat najis dan lain-lain ya. Jika kita melihat Allah, ini maksud dia. Kalau dalam manuskrip tu dikatakan kalau Allah, seseorang itu mimpi melihat Allah ya, ditakbirkan maksudnya ditafsir lah ya, bahawa kita akan memperolehi sebarang kehendak. Tetapi jika bermimpi ramai orang dimurkai Allah, bermakna akan berlaku bala kelaparan. Ya, dalam manuskrip tu dia disebut macam ni ya. Jika bermimpi melihat Rasulullah, bermakna mimpi itu benar kerana syaitan tidak boleh sekali-kali menyerupai baginda. Ini dinyatakan dalam manuskrip tu, kitab Fa'al tu ya. Jika bermimpi harimau, ada tak malam semalam, ada tak yang bermimpi harimau? Ada tak mimpi kucing? Ada tak yang mimpi rumah dia binasa, rumah dia kena bakar ke? Ada? Ini tafsiran dia. Siapa yang mimpi harimau datang kepadanya ya, dikatakan alamat beroleh harta haram. Bahaya kat Maksudnya dia kata alamat tu maksud petanda lah. Petanda akan beroleh harta haram dan orang lain takut kepadanya. Ini benda yang tak bagus lah. Jadi bila mimpi macam tu dia boleh mengelak ya, dia boleh memberi sign awal supaya dia elak daripada makan harta haram ya. Jika bermimpi melihat banyak kucing, ini bagi orang yang suka kucing. Kadang-kadang yang selalu dapat mimpi kucing ni orang yang takut dengan kucing ya. Dia sebab dia trauma dengan kucing, jadi dia banyak kali lah mimpi tentang kucing. Tapi bagus mimpi ni sebab dia akan mendapat banyak kebajikan, orang yang mimpi kucing ni kan. Maksudnya siapa mimpi kucing malam ni esoknya dia memberi petanda yang baik ya. Dalam manuskrip tu katalah ya, hari tu saya pergi ke Penang ya,
Saya station Penang, ada nampak orang tu dia naik motor dan dia dukung kucing tu naik motor dengan dia. Kucing tu punyalah gebu. Tapi tak takut kucing tu naik motor. Memang dia dukung. Dia duduk, kucing tu duduk atas bahu dia dan dia memang dukung bawa naik atas motor, bawa jalan dekat highway. Kucing tu relax je, duduk boleh diam kan. Mungkin dia dah biasa katnya daripada kecil naik motor. Tapi memang macam comel betul cerita pasal kucing. Tapi memang dalam Islam pun kucing ni adalah binatang kesayangan Nabi kan. Dan kalau kita banyak bagi kucing makan, banyak bagi kucing makan, dan kata rezeki, banyak rezeki bertambah. Kadang-kadang kita boleh tengok orang yang sayang kucing, kadang-kadang dia bercakap kucing tu macam faham je apa yang dia cakap kan. Kadang lebih baik bercakap dengan kucing daripada cakap dengan manusia tu. Kadang kucing ni lagi orang kata tuan dia balik, dia datang kat tuan dia, manja-manja kan. Jadi kucing ni banyak benda memberi tafsiran yang baik lah jika bermimpi rumah binasa ni rumah tu kita bakar ke atau rumah tu roboh ke, membayangkan akan datang kejahatan atau akan hilang harta. Ni jika bermimpi bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Usman atau Ali, membayangkan orang itu akan jadi soleh atau pendeta. Dalam manuskrip tu ini kita tafsir ni, kita lihat sekarang ni adalah tafsiran apa yang terdapat di dalam manuskrip kitab Fa'al Jika mimpi melihat ramai orang pendeta, ramai pendeta ni macam ulama lah ataupun orang ahli ilmuwan ahli ilmuwan ni dia sebut sebagai pendeta atau fakir mati. Kita tengok ramai orang ilmuwan fakir ni mati alamatnya negeri itu akan binasa dan agamanya daif. Jika bermimpi mata buta atau telinga tuli tu, maksudnya telinga tu tak dengar. Orang panggil pun buat bekat badak buat tak dengar je kan. Dia mimpi mata buta. Maksudnya fizikal dia akan cacat dia benda tidak baik. Biasanya kalau tafsiran mimpi yang seakan-akan inilah, contoh kalau macam ialah cacat ke apa ke kan, dia akan memperoleh sesuatu yang negatif lah. Kalau kat sini mata buta, telinga tuli, alamatnya akan beroleh duka cita, sedih lah. Sebaliknya jika bermimpi mengerat orang, ini pun bahaya ni. Kamu mimpi kamu bunuh orang, kamu geram sangat, kamu kerat dia sampai 14-15 mimpi kerat orang, bunuh alamatnya dirinya akan terlepas daripada duka cita. Ini pelik pula kamu mimpi kamu kerat orang tapi kamu pula yang terlepas daripada duka cita sebab dia tak memberi binasa kepada badan kamu lah, tapi badan orang. Maksudnya dia sebaliknya lah tafsiran dia tu. Baik, jika bermimpi melihat kepala atau hati orang, ini kenalah mimpi malam ni malam ni kamu doa-doalah mimpi ni sebab kalau mimpi melihat kepala atau hati orang ditakbirkan bahawa dia akan beroleh emas. Jadi doa-doalah mimpi benda ni Tapi jika bermimpi demam, bermaksud dia akan rugi. Jika bermimpi kayu turun dari bukit, alamat akan hilang pekerjaan. Tetapi jika bermimpi keluar dari hutan, maka akan terlepas daripada hutang. Siapa yang banyak hutang? Hutang mak, hutang kakak, hutang adik, semua dia hutang, dia tak bayar. Hutang coklat, hutang handphone, hutang kredit pun tak bayar. Doa-doa lah mimpi keluar dari hutan. Jadi mana tahu kakak, mak apa semua, tak apalah dek, tak payah bayar. Tak apalah bang, tak payah lalung, tak payah bayarlah, habis selangsai hutang. Jadi kena mimpi keluar dari hutan baru akan terlepas dari hutang. Jika bermimpi melihat jalan besar atau sungai besar, ini biasanya dalam mimpi kita biasalah juga akan mimpi macam ni melihat sungai kan, maksudnya dia akan mendapat kebaktian daripada Allah, maksudnya perkara yang baiklah, kebaktian
Jika bermimpi melihat najis seperti tahi atau nanah, menunjukkan hartanya akan berkurangan. Ini mimpi najis kan, mimpi benda yang tak elok. Jika bermimpi tahi banyak keluar dari tubuhnya, membayangkan yang dia akan kikir. Ini tak elok lah. Demikian sebahagian mimpi dan takbirnya yang terdapat dalam manuskrip ini. Banyak. Ini sebahagian sahaja yang ditransliterasi, yang dikeluarkan. Ada banyak lagi ya tafsir-tafsiran mimpi ya dalam manuskrip tu. Yang ini dalam tu juga ada cerita tentang ketika bercucuk tanam dan memulakan pekerjaan. Apa yang dia cerita? Macam mana ya? Apa tafsiran dia? Ya. Okey. Okey. 7 hari dalam seminggu ya mempunyai makna dan kepentingannya sendiri. Jadi kalau mak kamu nak menanam atau ayah kamu nak menanam pokok, jadi dia ada hari-hari dia yang tertentu boleh tanam pokok apa yang sesuai dan pokok apa yang tidak sesuai dengan hari tersebut. Diajarkan dalam manuskripnya. Dia kata kalau hari Ahad hingga Khamis sesuai digunakan untuk bercucuk tanam. Hari Ahad hinggalah hari Khamis. Kalau nak menanam, mulakanlah dengan hari minggu kamu tu hari Ahad hingga Khamis ya. Lebih tepat lagi hari Ahad sesuai untuk menanam tanaman yang berbiji. Hari Isnin untuk tanaman yang berbatang. Yang berbiji ya, hari Isnin tanaman yang berbatang, hari Selasa untuk yang berdaun, hari Rabu untuk yang berbunga dan hari Khamis untuk tanaman yang berbuah. Jadi kamu akan nampak, patutlah tanaman aku naik elok je ya. Tanam pokok kunyit elok je naik ya. Pokok kunyit kan. Ataupun tanam pokok kalau yang berbatang ni serai, tanam hari Isnin. Ya, kebetulan tanam hari Isnin tengok pokok tu naik cantik je kan. Jadi ada hari-hari dia tertentu untuk bercucuk tanam. Jadi hari Sabtu merupakan hari yang baik untuk hasil buruan dan tangkapan ikan di laut. Jadi kalau macam orang dia nak pergi berburu, hari Sabtu lah. Hari Sabtu adalah hari yang baik untuk hasil buruan dan tangkapan ikan di laut. Manakala hari Jumaat adalah hari untuk beramal ibadat kepada Allah. Jadi hari Jumaat biasanya orang tak akan bercucuk tanam ataupun tak akan keluar pergi menangkap ikan di laut. Ya. Takbir binatang masuk ke rumah. Yang ni. Masyarakat percaya bahawa binatang tertentu yang masuk ke dalam rumah atau kampung membawa maksud tersendiri sama ada baik atau jahat. Ya, bagi binatang yang membawa sial, ini orang dulu-dulu dia percaya binatang sial kan binatang yang tak bersalah. Tapi dia ada tafsiran dia. Ya, binatang yang sial ya dikemukakan pengeras penolak bala ya, dan sekaligus supaya mendatangkan keuntungan. Antara yang disebut ialah sekiranya biawak. Ini biasa orang Melayu dia biawak dia macam sensitif sikit. Ya, kalau biawak masuk dalam rumah dia mesti memberi pengeras ya. Ni ya. Dia mesti bagi pengeras penolak bala sebab bila biawak dah masuk dalam rumah, jadi tuan rumah tu hendaklah memberi sedekah emas sebanyak seamas kain sehelai. Ya, siapa masuk pula ni? Okey. Kain sehelai kerana dengan itu kita akan menjadi kaya. Namun jika tidak disempurnakan seperti itu, bermakna akan berlaku kematian atau kehilangan. Ini yang dipercayai dalam manuskrip tu ya, yang disebut dalam manuskrip itu. Kalau biawak masuk, kalau kita nak elak daripada kena bencana, jadi orang yang dalam rumah tu beri sedekah emas sebanyak seamas, segenggam kot ya. Tak tahulah emas, orang dulu-dulu kaya dengan emas kot ya. Seamas ni pun tak pasti berapa banyak. Takkan segenggam kan. Seamas mungkin satu emas. Tapi satu emas tu berapa tak tahu. Berapa dia punya gram tak tahu Kain sehelai kerana dengan itu kita akan menjadi kaya ya. Kalau tak disempurnakan maka berlaku kematian. Jadi orang yang takut kepada kematian atau kehilangan dia akan membuatlah
dia akan beri sedekah emas ni lah dan kain selai, ya, untuk mengelak daripada berlaku benda-benda yang kejadian tidak diingini, ya. Sebab dia dah bagi petanda biar awak masuk dalam rumah, ya. Jika tebuan bersarang di atas rumah kita, ya, dikatakan, ya, hendaklah kita memberi sedekah berupa daging mentah, ayam dan ikan serta kain selai, kerana itu memberi petanda yang kita akan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Tetapi sekiranya bala itu tidak ditolak, nescaya rumah kita akan mendapat kejahatan. Jadi orang tua tu dulu, bila sahaja tebuan bersarang kat dalam rumah, jadi untuk mengelak daripada dia mendapat perkara yang tidak baik, dia akan sedekah ke orang lah, daging mentah, ayam dan ikan serta kain ni untuk menolak bala tersebut, ya. Dan selain daripada tadi tebuan, ya, tebuan, biawak tebuan ni labah-labah. Tengok, biawak tebuan labah-labah. Biawak dia bukan binatang berbisa kan, tapi tebuan dan labah-labah ni binatang berbisa, ya. Labah-labah ni ada yang tak bisa, ada yang berbisa, ya. Labah-labah bersarang di rumah, maka hendaklah diberi makan kepada kanak-kanak, ya, kerana itu menandakan bahawa kita akan mendapat rezeki yang banyak daripada Allah. Kalau labah-labah tu bersarang kat rumah, ya, hendaklah diberi makan kepada kanak-kanak, ya. Apabila memperkatakan tentang ilmu nujum atau astrologi, itu, ya, istilah sainsnya adalah astrologi. Ya, astrologi, timbul persoalan sejauh manakah ahli nujum dapat membuat ramalan yang tepat atau sejauh manakah ramalan itu boleh dipercayai. Ya, apapun, ya, ilmu nujum atau astrologi kan menarik ni kan. Orang tanya kamu belajar kat, kalau kamu sama belajar kan, kamu belajar apa Wan? Macam tu kan. Aku belajar ilmu astrologi. Dekat mana Wan belajar ilmu astrologi? Aku belajar dekat Leiden, Belanda, ilmu astrologi. Sebenarnya dia mengkaji manuskrip ilmu nujum Melayu, tapi istilah dia astrologi, bukan astro. Kamu, tapi kalau nak mudah ingat, kamu ingat astro lah. Ingat astro, ingat nujum, ya. Astrologi, itu ilmu nujum, ya. Dipraktikkan oleh hampir semua masyarakat besar dunia sejak zaman silam lagi, ya. Maksudnya seluruh dunia ni memang mengamalkan ilmu nujum. Bukannya orang Melayu sahaja, tapi kebanyakan semua bangsa dan seluruh dunia memang mengamalkan ilmu astrologi ni, ilmu menujum, ya. Sehingga setiap negara atau pemerintah mempunyai ahli nujum. Itu ahli nujum mempunyai adalah kalau seorang raja tu dia tidak ada ahli nujum, diibaratkan raja tu sebagai kanak-kanak yang tidak berbapa. Memang kata perkara yang hina, ya. Kanak-kanak tidak berbapa. Maksudnya setiap raja tu mesti ada ahli nujum dia yang tersendiri, ya. Jadi malam ni habis tentang ilmu menujum Melayu. Okey. Apa ni? Mimpi boleh terbang? Kau ni Cik Ahmad Firdaus. Saja saya guna bahasa-bahasa, jangan kecil hati pula, saya guna bahasa kawan-kawan je, bahasa yang gurau-gurau, ya Cik Ahmad. Cik, saya mimpi boleh terbang, pakai baju memanglah naik kapal terbang kot. Tafsir mimpi orang bagi barang. Ada orang nak tanya saya pasal mimpi dia. Kotlah ada mimpi nak tanya kan. Kot boleh tafsir. Buku kita ini tak ada. Sekejap saya jawab dulu. Sekejap Muhammad Nasrul ni tanya buku kita ini tak dijual di pasaran. Tak ada. Kalau kamu nak dapatkan buku kajian ni, kamu kena pergi ke Leiden, ya. Okey, tafsir mimpi orang bagi barang. Saya mimpi boleh terbang, kucing jadian ni apa? Ini kepercayaan dulu-dulu kan, mitos doktor. Orang dulu percaya perkara ni, ya. Sehingga sekarang pun orang percaya. Kamu pun percaya pada tafsir mimpi kan?
Okay. Saya mimpi bunuh hantu. Kamu ni banyak tengok cerita Pok Ro kot, Pok Ro. Pok Ro apa kat YouTube tu. Mimpi naik kapal besar. Mimpi terjun bangunan. Ini bahaya lah. Mimpi terjun bangunan ni kalau mimpi jatuh-jatuh ni, terutamanya mimpi daripada tempat tinggi, jatuh daripada tempat tinggi, biasanya orang kata kena berubat cari Islam lah. Kalau mimpi sekali tak apa, kalau mimpi 2-3 kali, mimpi ya Nasaniah, mimpi 2-3 kali, kalau mimpi terjun bangunan, 2-3 kali mimpi benda yang sama, better saya nasihatkan rujuklah pada ustaz. Ya, mimpi gigi tercabut, gigi yang mana ya, sebab biasanya kalau mimpi ini yang saya cakap ni berdasarkan pembacaan, saya bukannya ahli nujum, tapi berdasarkan ilmu yang saya dapat daripada tok-tok guru saya dululah. Ya, pensyarah-pensyarah saya dulu pernah lah ajar, bagi sikit lah ilmu tentang tafsir ni ya. Jadi percaya tu jangan kata yang baik kita ambil ya, yang tak baik kita jadikan sempadan ya, supaya kita mimpi ni macam peringatan sajalah. Afiq nak tanya apa Afiq tadi? Saya nak tanya, saya selalu mimpi jatuh bangunan, mati, lepas tu hidup balik. Selalu mimpi macam tu. Tu saya kata tadi tu, awak dah satu geng dengan Nasaniah. Nasaniah pun mimpi tu berjodoh lah ni. Cari Nasaniah. Nasaniah sama mimpi dengan awak tu. Tapi sebaiknya Afiq nanti jumpa ustaz lah. Afiq, kalau mimpi banyak kali terjun bangunan ataupun jatuh daripada tempat yang tinggi, sebaik-baiknya jumpa ustaz lah untuk bertanya, sebab biasanya dia berkait dengan perkara-perkara yang tidak elok lah, dengan ilmu-ilmu lain lah, ilmu-ilmu gaib ni ya. Mimpi gigi tercabut ni biasanya ni na'udzubillah min zalik lah ya. Biasanya lah yang tafsir mimpi kita tercabut ni sama ada saudara terdekat atau ahli dalam keluarga yang akan pergi. Yang orang tafsir begitulah, tapi tak tahulah kan betul atau tak. Biasa kalau mimpi gigi tercabut tu, itulah ya tafsiran dia. Orang terdekat ataupun yang hampir dengan kita yang akan pergi meninggalkan kita lah di alam fana ni. Mimpi buaya tu jin ya. Buaya. Mimpi kucing bercakap. Hebat tu kucing bercakap. Biasa kalau mimpi kucing ni baik ya, perkara baik. Mimpi kahwin dengan benda tak hidup tu contoh. Mimpi kahwin. Ini dah memang kena berhenti upsi ni, kena kahwin ni. Kahwin dengan bunian. Yang mana? Yang mimpi kahwin dengan benda tak hidup ni? Tu maksud dia, bunian apa semua tu lah. Dengan bunian, dia maksudnya ada orang suka kat awak tu. Mimpi kahwin. Dia kan, biasanya mimpi ni dia akan sebaliknya. Mimpi kahwin, biasanya dia tak akan kahwin lah. Dia macam alamak. Dia bukan tak akan kahwin sampai bila-bila, tapi dia akan terbalik. Mimpi tu dia akan jadi terbalik. Tapi biasa mimpi kahwin ni mimpi yang mainan tidur lah. Biasa macam remaja kan. Tu normal lah. Ya. Naik kapal Titanic. Naik kapal ni mimpi yang kapal besar, mimpi yang baik. Bunuh hantu. Bunuh hantu tu tak tahu. Mimpi berkaitan gigi bahaya. Betul, ada mana petati. Kau baik, awak kena banyakkan hadiahkan dia Al-Fatihah. Ya, kalau mimpi kawan mati tu banyak hadiahkan dia Al-Fatihah. Kita dalam diri kita pun kena banyak kita banyak hadiahkan juga untuk diri kita Al-Fatihah ya. Bukan pada orang saja ya. Pada diri kita sendiri pun setiap lepas solat subuh tu bacalah Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah tu untuk diri kita juga selain pada ibu bapa dan rakan-rakan kita ya. Mimpi terlibat dalam kemalangan. Ini suruh awak berhati-hatilah. Ya, lebih berhati-hati. Mimpi jodoh. Mimpi jodoh ni lambat jodoh ni nanti kira. Mimpi kena kejar orang.
Ni lari tak kuat kot. Dia kena kejar orang tak apa. Mimpi orang dah meninggal tapi dia tak gerak. Mungkin sebab dah tak ada dalam realiti dah. Apa tu? Mimpi orang meninggal. Orang meninggal memang tak gerak, Cik Ahmad. Macam mana orang meninggal nak gerak? Tak doktor, dia dah meninggal tapi dalam mimpi tu macam dia mata dia terbuka tapi dia tak gerak lah. Dia kaku. Dia mimpi terkejut kot tengok awak. Mata terbuka. Dia meninggal. Tapi mata terbuka. Macam mana tu? Dalam dunia sebenar dia dah meninggal tapi dalam mimpi tu mata dia terbuka tapi dia tak gerak lah. Terbuka tu dia hidup ke tak? Tak hidup. Dia mata dia terbuka. Dia macam patung. Patung. Maksudnya dia nak mati lah tu. Betul. Orang yang mimpi tu dia dah meninggal dah. Memang dia dah meninggal. Saya pernah mimpi abang saya. Dia dah meninggal dah dalam beberapa hari tu. Lepas tu saya mimpi dia. Tapi dia mata dia terbuka tapi dia kaku lah. Tak gerak apa. Macam tu. Banyakkan hadiahkan Al-Fatihah ya untuk arwah ayah. Okay, ni mimpi ex meninggal. Ex apa? Ex tunang, ex boyfriend. Mimpi ex meninggal. Ex dia hidup lagi tak? Ex apa ni? Ex boyfriend? Ex tunang ke apa? Ex apa? Ex nak minta get back. Mimpi dalam mimpi, bangun tidur mimpi apa ni macam ni dok. Apa ni macam ni? Mimpi dalam mimpi. Ini dah macam cerita cerita berangkai. Cerita berangkai pula dah, cerita berbingkai. Mimpi dalam mimpi, cerita berbingkai macam tu lah ya. Ke kamu buat assignment tentang cerita berbingkai? Mimpi dalam mimpi, cerita dalam cerita ya. Mimpi hantu, tak ada apa. Saya mimpi si dia tapi si dia tak pernah mimpikan saya. Awak ni Hamka kena buat solat tahajud. Doktor. Atau solat sunat istikharah. Ya. Saya mimpi kena kejar dengan hantu. Lepas tu saya terjaga. Saya tidur balik, dia sama kejar balik. Hantu apa? Warna putih terbang. Awak tidur tak baca ni lah tu. Tak baca 3 kul. Dia ustaz ajar. Ni amalan lah untuk semua. Okay, sebelum tidur baca 3 kul tu kan. Tahu kan 3 kul? Kalau orang Islam kul Allah tu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas kan. 3 kali, lepas tu hembus dekat tapak tangan dan sapu daripada kepala turun ke seluruh badan. Tapi tiup lah, di tapak tangan lah. Dan jangan, tapak tangan tu jangan sentuh di bahagian dada. Yang lain tu bolehlah sapukan. Dan baca ayat kursi. Ni amalan lah ya. Baca ayat kursi 7 kali berhenti. Nanti kamu carilah kat Google ada ya. Ayat kursi 7 kali berhenti. Untuk tak ada gangguan jin lah ya. Ini yang Hamka tadi buat solat istikharah. Dia tak nak kamu lah tu ya. Berpisah dengan sahabat, maksudnya makin akrab lah. Dia biasa mimpi terbalik ya. Mimpi jadi kaya, tapi biasa kaya. Nanti dah naik apa, bila dah tersedar dari mimpi tu ambil roti sapu jam kaya. Ni ada jual jam kaya. Apa ni mimpi ya. Yang ni apa makna dia kalau saya mimpi guru mengaji saya, guru mengaji Al-Quran saya, dia datang kat saya dalam mimpi, dia cakap jangan tinggal solat. Baguslah tu. Mesti kamu ada tinggal solat ni. Betul tak? Mesti ada kamu melakukan kesalahan dengan tok guru kamu tu. Okay. Jadi janganlah buat benda yang tok guru kamu tak suka. Ya. Apa ni, partner curang. You all ni mimpi partner curang, jangan carilah lain.
dah kalau dia curang, kenalah double check betul ke tak. Ni mimpi tu just tafsir. Ya, tafsir kalau curang macam mana, ya. Kena tengoklah betul ke, ya. Yang you all ni kan ramai betul lah mimpi X. Apa ni, you all banyak putus cinta ke? Betul. Sianya lah hai. Masuk SEM 1 putus cinta habis. Masa tingkatan 6 banyak bercinta ke ni? Banyak doktor. Masa tingkatan 6 banyak bercinta. Masuk you habis dah dah jadi ex semua dah. Lepas tu rindu. Masuk ke isteri dah. Apa dia? Kalau dekat universiti ni ialah biasanya kalau kamu face to face, realitinya lelaki lagi sikit daripada perempuan. Perempuan ramai kan. Tapi kalau macam ni tak apalah, carilah lain. Okey. Itu je dah setakat ni. Banyak dah mengarut-garut dah ni. Ini apa ni? Syaitan lah tu ya. Baby. Macam. Yang penting ada benda yang boleh kita percaya, ada benda yang tak boleh kita percaya. Tapi dalam Islam tu saya kata tadi waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang terbaik untuk kita tahulah mimpi tu benar ataupun tidak, ya. Tapi nak bagi tahu pokok pangkalnya dalam dalam ilmu kearifan lokal, ilmu kearifan Melayu, orang Melayu dulu dia percaya kepada nujum ni, ya. Sebab dia ada kitab nujum Melayu ni, dia ada tafsiran tentang jenis-jenis mimpi itulah. Dan selain daripada mimpi tadi tu bercucuk tanam kan, tentang adab berburu pun ada juga ya. Jadi saya rasa setakat itu sahaja ilmu yang dikongsikan hari minggu lepas. Kitab perubatan dah jadi bomoh malam ni ilmu nujum pakat jadi 4 nujum macam nujum empat belalang kan. Ilmu nujum ya. Jadi orang kata pokok pangkalnya manuskrip tu banyak lagi ilmu yang tidak dicari gali oleh masyarakat hari ini, terutamanya kamu generasi muda ni. Pada masa akan datang pentingnya tahu ilmu-ilmu kearifan lokal ni untuk kesinambungan kelestarian bahan warisan tradisi bangsa Melayu ya. Okey, setakat tu sahaja malam ni. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada lah kot. Banyak tanya pasal tafsir mimpi mimpilah dulu ya bagi Aiman. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Waalaikumsalam doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Muzi. Terima kasih doktor.